Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Okay, welcome to our first academic discourse series organised by ITEL. Pagi ni kita akan ada sharing session dengan Dr. Alif, pensyarah baru di SEMA yang merupakan seorang pensyarah yang gigih dan rajin dalam menjalankan penyelidikan serta penerbitan. Dan beliau banyak mendapat dana-dana daripada zakat, dana-dana yang kita perlu belajar lah. Banyak yang kita boleh dapat maklumat hari ini dengan tajuk yang Dr. Alif akan bentangkan adalah keperluan etika dan garis panduan teknologi artificial intelligence dari perspektif Islam. Alright, ini satu tajuk yang menarik. Diharapkan kita semua akan mendapat manfaat daripada perkongsian akademik discourse hari ini. Saya teruskan dengan Dr. Alif. Okay, lepas ni kita akan buka untuk Q&A kalau ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Nadia Dr. Aizah Yaakob selaku pengarah Institute of Excellent Teachers and Leaders in Education, ITEL, atas kesudian menjemput saya untuk membuat perkongsian dalam Academic Discourse Series ITEL pada bulan ini. Dan perkongsian saya pada pagi ini bertajuk keperluan etika dan garis panduan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dari perspektif Islam. Baik. Dan kajian ini juga merupakan sebahagian dari dapatan awal kajian penyelidikan FRGS kami pada tahun 2019 bersama dengan rakan-rakan penyelidik yang lain. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan tim saya, Dr. Faiz dari school kita sendiri, School of Education, Dr. Zalmizi dari School of Applied Psychology, Social Work and Policy, UUM, pakar kriminologi, Dr. Nadia Diana dari SMTC, begitu juga dengan rakan pendidik luar, Prof. Madya Dr. Al-Samuri daripada Fakulti Pengajian Islam UKM, Prof. Dr. Abdul Halim Tamburi dari QUIS, dan juga rakan saya Dr. Muhammad Atif Nasar Ali dari Murdoch University Australia. Baik, di dalam kitab Al-Muqaddimah, Ibn Khaldun menyifatkan manusia adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang mudah terdedah kepada pelbagai bahaya kalau kita nak dibandingkan dengan binatang. Binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan dari aspek tenaga, mempunyai kekuatan seperti gajah, ada yang mempunyai taring yang tajam, ada binatang yang mempunyai bisa, dan kelebihan yang ada pada binatang ini dapat memberi bahaya, ancaman kepada manusia. Manusia boleh dicederakan, manusia boleh dimusnahkan tempat perumahan, dan manusia boleh dimakan oleh haiwan ataupun binatang buas. Bagaimanapun, menurut Ibn Khaldun, manusia diciptakan mempunyai kelebihan yang berbeza berbanding dengan binatang. Apakah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia? Iaitu akal yang kita gunakan untuk berfikir, bukan berlawan menggunakan tenaga. Dan kelebihan untuk berfikir inilah menjadikan manusia berusaha untuk bekerjasama dan mencari kepada benda lain, berdikari, dan mencari pada benda lain untuk dijadikan sebagai perlindungan. Dan melalui cara ini, manusia menjadi lebih kuat berbanding dengan binatang yang mempunyai taring, yang mempunyai bisa, yang mempunyai tenaga yang kuat. Dalam Al-Quran Allah menyebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian.
Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah menyebut walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam iaitu manusia, dan kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk yang telah kami ciptakan. Menurut Syekh Al-Maghari dalam kitab tafsir beliau, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam iaitu manusia, kita semualah, dengan kelebihan rupa yang indah, mempunyai anggota badan, mempunyai akal fikiran, sehingga kita boleh mengetahui pelbagai kepakaran dan kita boleh mengetahui pelbagai bahasa, dapat berfikir dengan baik tentang cara untuk mencari penghidupan yang sebaik mungkin, yang berkualiti tentang di atas muka bumi ini. Dan manusia juga boleh mengeksploitasi bukan sahaja di dunia, bahkan di luar angkasa lepas sekalipun. Maka oleh sebab itu, Allah mengangkat darjat manusia melebihi darjat binatang ataupun makhluk yang terdapat di atas muka bumi ini. Bagaimanapun terdapat keadaan di mana manusia itu sama dengan binatang, even lebih teruk level daripada binatang. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 menyebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tapi tidak mahu melihat dengan bukti-bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, seperti haiwan, bahkan mereka lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam surah ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyamakan manusia dengan binatang. Sekiranya manusia tidak mengikut perintah Allah dan melakukan larangan yang telah dilarang oleh Allah. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain, Allah menyebut dengan perkara yang sama dalam Al-Quran sebagai tanda peringatan kepada manusia. Sebelum ini, kita pernah mendengar dakwaan daripada seorang pekaji barat, sarjana barat, iaitu Charles Darwin dalam buku beliau yang bertajuk The Origin of Species pada tahun 1859, 60 macam tu, yang menyatakan bahawa semua makhluk yang hidup sama ada manusia ataupun haiwan adalah berasal dari keturunan yang sama. Dan keturunan awal ini kemudiannya berubah daripada satu tahap ke satu tahap yang lain bagi menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan persekitaran yang sentiasa berubah. Jadi hasil perubahan yang memakan masa jutaan tahun itu, akhirnya lahirlah makhluk yang kompleks yang bernama manusia. Teori ini menimbulkan banyak konspirasi daripada ahli pemikir cendekiawan di seluruh dunia. Beliau juga ada mengetengahkan berkenaan dengan pandangan penemuan rangka moyang manusia yang hidup di zaman primitif yang menyerupai seperti beruk. Itu dakwaan dari aspek teori. Baik, apa kata sains tentang manusia dengan binatang? Jika melihat kepada DNA ini adalah molekul yang mengandungi kod genetik organisma, dan DNA ini ada pada manusia, DNA ada pada binatang, ada pada haiwan, ada pada bakteria, dan ada pada semua benda hidup. Jadi kalau kita bandingkan DNA manusia dengan beruk, kita mempunyai DNA yang sama, sebanyak 96% DNA yang sama antara kita dengan beruk. Jadi tak banyak beza. Bagaimanapun,
dengan hanya perbezaan 4% DNA tersebut, manusia jauh meninggalkan beruk dari aspek kehidupan. Manusia jauh meninggalkan beruk, kita mempunyai ketamadunan, berpakaian, membangunkan bangunan, membuat penyelidikan, mengeksplor angkasa lepas dan lain-lain lah. Even kalau kita nak ambil tempat habitat beruk sekalipun ataupun haiwan, kita just ambil untuk membuat pembangunan. Beruk ataupun haiwan terpaksa meneroka habitat lain sebagai tempat mereka untuk mereka berpindahlah ke tempat lain. Begitu juga dengan semut, dengan anak-anai ataupun dengan lalat, dengan semualah. Jika mereka membuat sarang di rumah ataupun masuk ke dalam rumah kita, kita hanya sembuh reset ataupun kita hapuskan mereka kerana mereka mengganggu kita. Itu perbezaan. Jadi, bagaimana perbezaan dari aspek IQ? Itu aspek pemikiran, kepandaian, kebijakan manusia dengan binatang. Kalau melihat kepada tahap IQ yang dimiliki oleh manusia dengan haiwan, pastilah manusia mempunyai IQ yang lebih tinggi daripada binatang-binatang ni. Begitu juga ada sarjana sains beritahu, membuat kajian bahawa Albert Einstein mempunyai IQ yang sedikit tinggi berbanding dengan kebanyakan manusia. Jadi, kita sebut tentang artificial intelligence. Di mana kepandaian artificial intelligence dengan manusia? Baik, dalam satu kajian, artificial intelligence ini ianya telah pun berupaya sama level seperti otak serangga sehingga ke hari inilah, sampai 2020, lebih kurang macam tu. Otak serangga, satu otak serangga. Dan keupayaan AI ini dijangkakan meningkat sehinggalah sama dengan keupayaan akal manusia. Even bila dah sampai kepada keupayaan akal manusia sekalipun, AI tidak akan berhenti, malah ia akan terus meningkat, meneroka lebih jauh meninggalkan manusia. Dan kita waktu ini, ketika ini, manusia bakal menjadi nasib seperti apa yang kita lakukan seperti beruk, apa yang kita lakukan pada haiwan-haiwan lain. Dan menurut pandangan daripada perspektif I ketika itu, kalau kita menjadi penghalang kepada objektif yang ada pada AI, manusia bakal dimusnahkan. Even bangsa manusia sendiri pun bakal dimusnahkan oleh AI. Jadinya, keupayaan AI ini telah mencetuskan kebimbangan di peringkat global. Pada awalnya, Profesor Oxford, Nick Bostrom, pada awalnya dia telah mengetahui perkara ini, yang mana dia meneroka keupayaan AI ini telah berkembang secara drastik dan mendahului akal manusia, even akal seluruh manusia yang berada atas muka bumi ini. Dan ini amat merisaukan kita. Begitu juga dengan figure hebat Elon Musk, iaitu CEO Tesla ataupun SpaceX, di mana beliau menyatakan bahawa AI lebih bahaya daripada senjata nuklear. Senjata nuklear ni kalau ikutkan memang pernah digunakan sewaktu perang dunia antara US dengan Jepun di Hiroshima dengan Nagasaki. Dan kesan daripada letupan tenaga nuklear tu pada tahun 1945 sehingga ke hari ini, lebih kurang dalam 70-80 tahun, hampir 100 tahun lah kita katakan, masih ada kesan radiasi sehingga ke hari ini, walaupun ianya tidak memberi kesan, ianya selamat kepada manusia. Bagaimanapun ia menunjukkan bahawa betapa teruknya, dahsyatnya senjata nuklear tersebut memberi kesan kepada manusia. Tapi Elon Musk menyebut AI lebih berbahaya daripada senjata nuklear, dan ini perlu kita mengambil berat tentang hal ini. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyebut bahawa sesiapa yang menguasai AI bakal menguasai dunia. Dan ini adalah benda yang mereka sedang berlumba-lumba, seluruh negara, terutamanya negara membangun di Eropah, Jerman, UK, US sedang berlumba untuk menggunakan teknologi AI, di mana siapa yang menguasai AI bakal menguasai dunia, terutamanya dalam aspek sains dan teknologi lah. Dan dalam hayat Stephen Hawking sendiri, beliau pernah menyebut bahawa AI
penggunaan AI, beliau meramalkan bahawa risiko bangsa manusia bakal berakhir apabila teknologi penuh superhuman AI ataupun ASI, Artificial Super Intelligence, tercipta dan teknologi AI ini berada di luar kawalan manusia. Jadi apa yang mereka risaukan ni? Apa yang disebut artificial intelligence ni? Adakah artificial intelligence ni adalah robot? Adakah ianya mesin, drone, autonomous car? Jadi apa yang dimaksudkan dengan artificial intelligence? Ramai orang menyangka bahawa bila sebut sahaja tentang AI, mereka menggambarkan filem Hollywood yang terkenal seperti Terminator yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Governor California, US. Cerita Judgment Day, I, Robot, Minority Report oleh Will Smith dengan Tom Cruise dan banyak lagi. Dan kita boleh katakan bahawa filem Hollywood ini berjaya mempengaruhi minda masyarakat tentang artificial intelligence, tentang sains dan teknologi. Lihat bagaimana begitu besar pengaruh media terhadap minda, terutamanya dalam membentuk persepsi masyarakat. Jadi AI ini, adakah ia robot, mesin, aplikasi ataupun benda lain? Apakah yang dimaksudkan dengan AI ini? Alright, AI adalah satu program yang menjadikan sebuah mesin boleh berfungsi seperti manusia, termasuklah seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan membuat ramalan. Ini yang disebut oleh Russell, Profesor Russell, iaitu University Berkeley, California, dan beliau merupakan orang pertama mengeluarkan textbook tentang artificial intelligence in modern perspective, dan banyak buku beliau dijual. Sekarang ini jadi PDF lah, yang banyak di copy paste. Dan tujuan AI ini dibangunkan bertujuan untuk melihat kemampuan mesin bagi mempelajari tingkah laku manusia seperti serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Jadi kecerdasan buatan ataupun AI ini adalah satu sistem ataupun software yang dimasukkan ke dalam mesin seperti komputer, robot, drone, dan benda-benda ini tadi, robot, drone, autonomous car, boleh bertindak seperti sifat asasi yang ada pada manusia. Boleh mengawal, boleh berfikir, boleh membuat pertimbangan, mengingati sesuatu dan sebagainya. Dan kita boleh katakan robot yang tidak mempunyai AI adalah robot yang tidak pandai, robot bodoh, robot yang tak tahu. Tapi apabila dimasukkan dengan AI dalam robot, ia jadi bijak, boleh membuat keputusan, boleh memikirkan, sebab tu ada autonomous car, ada drone kan, dia boleh mengawal persetaraan, dia ada awareness. Jadi AI ini terbahagi kepada tiga. ANI, Artificial Narrow Intelligence, AGI, Artificial General Intelligence, dan ASI, Artificial Super Intelligence. Dan AI mana yang wujud dengan kita pada hari ini? AI yang ada sehingga ke hari ini adalah AI, Artificial Narrow Intelligence. Yang mereka risaukan tadi, yang mereka kata super intelligent tu adalah AI yang peringkat kedua dan peringkat yang ketiga. Di mana AI ketika ini dia telah mempunyai conscious, awareness, sama seperti kita, sama seperti manusia. Dan peringkat kedua ketiga inilah peringkat yang mana dibimbangi dan dikhawatirkan oleh banyak masyarakat di seluruh dunia. Dan tanpa kita sedari sebenarnya kita ini hidup diselilingi oleh teknologi artificial intelligence. Tengok dalam telefon kita kan, navigasi apps. Kita gunakan Waze, kita gunakan Google Maps, kita gunakan bahan ini adalah untuk membantu kita. Kalau guna Waze, software ini boleh detect ada polis ke tidak, mana tempat yang tak boleh bawa laju, berapa kilometer lagi nak sampai, berapa jarak kilometer lagi. Ini mengetahui melebihi kita sebenarnya kan. Itu sebab ada fungsi AI. Begitu juga dengan fungsi kamera. Kamera tu boleh detect gambar, boleh blurkan serta gambar, dan ini mempunyai teknologi AI. Dan yang paling banyak AI digunakan adalah dalam aplikasi media sosial yang kita gunakan. Facebook, Instagram, Twitter, dan benda ini dengan teknologi AI inilah dengan digunakan melalui algoritma, mereka mengawal bagaimana news yang masuk dalam
newsfeed tu, dalam wall kita, kerana penggunanya mencecah bilion user. Jadi bagaimana manusia yang hanya company kecil ataupun beberapa company nak mengawal manusia, tapi dengan menggunakan AI mereka dapat dikawal melalui algoritma. Baik, walaupun penggunaan ataupun penyelidikan AI ini masih di peringkat awal, namun ianya telah dibuktikan berkesan dalam pelbagai bidang. Saya bawakan beberapa contoh di sini. Dalam bidang perubatan sebagai contohnya, doktor pakar memerlukan beberapa minit, secara tepatnya 2 minit untuk mengesan kanser. Namun dengan mesin yang mempunyai AI, mesin tersebut dapat mengesan serta-merta. Jadi ia menunjukkan bahawa AI lebih pakar daripada doktor pakar sendiri. Betul juga dalam bidang penerbangan. Hanya membeli software yang bernilai $400 lebih kurang RM2,000, kepakaran AI mengawal kapal terbang yang mempunyai persekitaran yang berangin, hujan, mengalahkan pilot berpengalaman bergaji puluhan ribu. Ini menunjukkan bahawa hebatnya AI ini mengawal sistem. Begitu juga dengan bidang pengangkutan. Kereta tanpa pemandu, autonomous car, membantu mengurangkan kemalangan maut. Seperti kita kecuaian pemandu, mengantuk, dan autonomous car ini berfungsi untuk mengawal sekiranya ada objek ataupun untuk mengendali kiri kanan. Ianya tidak memerlukan bantuan manusia. Ia boleh mengendali secara sendirinya. Begitu juga dalam sektor pendidikan. Robot tutor membantu meningkatkan kefahaman pelajar. Selain pelajar, ada banyak kajian yang robot ini membantu orang OKU, membantu orang tua dalam aspek psikologi, dan ianya juga menerapkan nilai dengan lebih berkesan. Dalam bidang kita gunakan Google Translate. Google Translate ni bukan hanya boleh masukkan input teks sahaja, tapi ia boleh ambil gambar dan ia boleh terjemah pada masa real time, pada masa nyata. Dan ini satu kelebihan kepada traveller, kepada pelancong yang keluar negara, yang menggunakan, yang pergi ke negara yang kita tak tahu bahasa, tapi dengan menggunakan Google Translate, ia membantu kita mengetahui tempat yang ingin kita tuju. Dalam bidang keselamatan, CCTV sebelum ini digunakan hanya untuk merakam video lalu lintas, orang yang datang, tapi CCTV yang mempunyai AI ini boleh mengecam profil seseorang, terutamanya apabila orang itu melakukan jenayah, maka CCTV boleh digunakan untuk mengenal pasti mana jenayah ini pergi. Dalam lalu lintas begitu juga, kita boleh mengenal pasti siapa orang tersebut, boleh mengenal pasti ID kereta, nombor pendaftaran dia dan lain-lain. Begitu juga dalam bidang pengiklanan. Di media sosial, YouTube, saya pasti pernah dapat pop-up iklan untuk beli sesuatu. Dan pop-up iklan itu sebenarnya telah disetting mengikut kecenderungan pengguna. Kalau orang tu ada plan nak beli sesuatu, kasut ataupun komputer, maka iklan yang akan keluar adalah kasut dengan komputer, sebab dia telah ada kecenderungan, dia telah ambil digital footprint pengguna dalam smartphone ataupun dalam internet. Itu juga kerja rumah, robot cleaner yang murah dan membantu kerja di rumah, dan semua kita boleh katakan di sini ianya berfungsi, AI ini berfungsi untuk membantu manusia meningkatkan kualiti kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun, penggunaan AI turut memberi impak dan kesan kepada manusia, terutamanya berkait rapat dengan isu-isu etika dan moral. Antara kes yang hangat dibincangkan sebelum ini dalam mana-mana artikel sekalipun ialah tentang manipulasi data. Kita tengok bagaimana seorang orang yang lain tetapi telah diubah menjadi orang yang lain. Di sini ada orang lain ditukar menjadi Donald Trump, kan? Ada dalam video orang lain telah ditukar menjadi Barack Obama. Even
ada video dalam YouTube Barack Obama bercakap Mandarin secara fluent, dan ini telah ditukarkan melalui teknologi deep fake, di mana seseorang itu diambil gambarnya dan ditukar menjadi orang lain, dan kita tak boleh nak kenal pasti adakah video itu betul ataupun video itu tipu dengan menggunakan teknologi AI. Begitu juga dengan isu privacy. Banyak imej selebriti telah ditukar untuk video aksi pornografi. Kita kata, oh bukan kita, tu selebriti. Ya betul, tapi satu masa mungkin orang boleh menjadi ambil gambar kita. Dia mungkin boleh tipu kita, mendakwa kita untuk jadikan tebusan ke apa ke, so kita bayar dengan jumlah, kita dia akan post video. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Begitu juga dengan robot sex. Ianya telah mula dikomersialkan mengikut citarasa pengguna. Memang kita tahu bahawa di luar negara penjualan sex toy ini memang berlaku di satu tempat. Dengan AI ini, pengguna boleh customize apa yang diperlukan, lelaki macam mana, perempuan macam mana, even untuk set up apa yang dimahukan ikut keinginan dia tu, dia boleh set up ikut kecenderungan pengguna. Dalam sektor industri perkilangan, AI menyebabkan pengangguran besar, dan ini boleh menjejaskan ekonomi secara global, dan ini juga menjejaskan ketidaksamaratan sosial. Manusia hilang pekerjaan, manusia hilang tempat bergantungan yang mana tidak ada punca rezeki kepada keluarga. Dan ada kes berlaku penghapusan etnik Uyghur, iaitu komuniti Islam di Xinjiang, China, menerusi pengencaman AI, facial recognition, di mana kesemua etnik Uyghur ini telah ditahan dan diletakkan dalam kem tahanan. Kita pernah dengarlah, cuba search nanti, banyak jurnalis dari luar negara melapor benda yang sama, dan ianya masih tidak dapat dibawa ke muka keadilan. Begitu juga dengan sistem error. Walaupun ianya jarang berlaku, tapi algoritma AI gagal berfungsi boleh menyebabkan kemalangan maut. Kerana mereka, algoritma tu belajar melalui machine learning, mereka tak boleh nak ada differentiate something, lebih lanjut. Dan semua ini saya telah masukkan rujukan untuk jika ada nak buat sebarang reference. Okey, mungkin kita terasa kita terselamat dari ancaman AI kerana kes-kes tu, kes-kes yang saya bawakan tadi adalah tak berkaitan dengan kita kan. Tetapi selagi kita menggunakan internet, terutamanya sosial media, kita boleh ataupun bakal menjadi mangsa manipulasi data. Manipulasi data ni boleh berlaku di mana nama kita digunakan, gambar kita disalahguna, gambar tadi kan, maklumat yang kita berikan disalahguna, di mana maklumat kita diberikan kepada pihak ketiga. Dan bagaimana data ini disalahguna? Mungkin kita tidak pernah berikan maklumat peribadi kita pada orang lain, pada sesiapa pun. Tapi kita lupa bahawa kita sendiri yang menjadi pengguna sosial media pernah post tentang kehidupan kita, kita pernah upload gambar sendiri, selfie, gambar keluarga, gambar video, kita pernah luahkan perasaan, kita pernah like mana-mana page, kita pernah join mana-mana group. Jadi melalui dengan apa yang kita buat ni tadi semua ni dipanggil sebagai digital footprints. Dan digital footprints inilah yang mereka gunakan untuk predict, untuk meramalkan secara tepat tentang personality seseorang. Apa yang kita suka sebagai contohnya, apa yang kita cenderung, parti politik manakah yang kita sokong sebagai contohnya kan, dan kecenderungan orientasi seks dan lain-lain. Dan sebenarnya aktiviti pengecaman ini secara tradisionalnya telah pun digunakan melalui ujian psikometrik, melalui kuesioner kertas dengan pen. Namun dengan adanya big data yang tersedia dengan mudah melalui digital footprint ni, nanti seseorang dapat diukur dengan hanya gambar profil sahaja. Bahaya kan? Dan dengan tingginya nilai data ini, ada kes yang pernah berlaku di mana data user dijual kepada pihak ketiga, dikomersialkan. Namun cuba kita fikirkan, jika data-data ini digunakan untuk
meneroka personaliti seseorang dari perspektif agama. Muka orang macam ni, agama dia macam mana kan? Dari perspektif politik, ni orang yang jenis macam ni, mesti dia sokong parti ni. Orang jenis macam ni, dia mesti sokong macam ni. Sebab dia telah ada data yang besar. Kemudian orientasi politik, kan? Sama ada kecenderungan gambar profil itu boleh menggambarkan orientasi seks dia. Dia ni gay ke, lesbian, LGBT dan lain-lain. Dengan hanya sekeping gambar sahaja. Dan ini bakal menjadi masalah besar kepada manusia dan ianya pasti melibatkan isu keselamatan, isu nyawa, isu privacy dan lain-lain. Dan ia merupakan persoalan antara hidup dan mati. Dan ini perkara yang perlu dibimbangkan dan perlu kita cari solusi. Baik. Jadi, tim kami telah mendapati bahawa terdapat banyak isu-isu yang masih menjadi persoalan, tanda tanya, dan ianya belum diselesaikan. Jadi bagi membuktikan isu ini benar-benar berlaku, kami turut melakukan kajian penerokaan menerusi analisis kandungan. Analisis kandungan ini menggunakan kaedah Prisma yang biasa digunakan oleh Synthesis Literature Review yang melibatkan 118 artikel pada tahun lepas sehingga hujung tahun lepas. Selepas difilter, sebanyak 50 jurnal yang dianalisis yang diambil dari database Scopus dengan carian isu-isu ataupun etika berkaitan dengan artificial intelligence. Hasil yang kami dapati bahawa terdapat 8 isu yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan, dalam penyelidikan, dalam penghasilan artificial intelligence, iaitu isu tanggungjawab, isu kepercayaan, isu kebebasan, freedom, isu keadilan, transparansi, isu ketepatan, accuracy, isu keselamatan, safety dan isu privacy. Dan isu-isu ni saya letakkan apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab. Siapa yang perlu bertanggungjawab jika berlakunya kemalangan, sebagai contoh. Drone ataupun autonomous car yang berfungsi tanpa kawalan manusia ni tadi tiba-tiba melanggar. Kereta tu berada di atas jalan raya, tiba-tiba ia melanggar orang yang berada di tepi jalan, pedestrian, pejalan kaki. Tapi sebenarnya kereta itu nak menyelamatkan daripada berlakunya kemalangan jalan raya lebih teruk, kerana ada banyak kereta atas jalan raya kan. Jadinya untuk menyelamatkan keadaan, dia langgar orang pejalan kaki. Jadi siapa yang perlu disalahkan? Adakah tindakan AI itu betul? Siapa yang perlu bertanggungjawab? Jadi siapa yang perlu bertanggungjawab di atas tindakan keputusan yang bersalahan dengan nilai manusia sebagai contohnya. Sehingga kan ada artikel yang menceritakan, membahaskan tentang jenayah yang dilakukan oleh AI. Siapa yang perlu bertanggungjawab? Adakah user yang menggunakan AI itu, pengguna AI, ataupun orang yang menciptakan AI, ataupun orang yang menghasilkan AI, ataupun undang-undang yang lemah kerana tidak mampu untuk mengawal AI. Isu-isu ini masih lagi menjadi persoalan tanda tanya oleh banyak pengkaji. Begitu juga dengan isu kepercayaan. Bolehkah AI berbohong, menipu, ataupun AI itu memutarbelikkan fakta secara sedar atau tidak, ada campur tangan atribut lain dalam data bias, data diskriminasi. Contohnya robot tentera yang dapat membezakan musuh. Robot tentera yang belum lagi dapat membezakan musuh, kumpulan atau orang awam. Ini mereka telah gunakan dalam medan peperangan, tapi ia masih lagi belum ada sistem yang tepat untuk melakukan tindakan. Dia belum boleh percaya lagi. Begitu juga dengan kebebasan, freedom. Yang ini antara isu yang paling banyak dibincangkan, iaitu bolehkah AI berfungsi secara autonomi, yang mana AI itu kalau dia gunakan autonomi seperti kereta, drone. Jadi kalau ada buat apa-apa kesalahan, siapa yang perlu bertanggungjawab kan? Bolehkah AI adapt dengan keputusan seiring dengan budaya, etika, nilai ataupun undang-undang manusia? Bolehkah AI itu bebas dari pengaruh luar, tidak bias? Bolehkah keputusan menggunakan robot, termasuk robot seks? Ini bebas antara isu-isu yang belum diselesaikan lagi. Begitu juga dengan keadilan. Bolehkah AI bertindak adil? Tidak bias, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Bolehkah AI menentukan data itu adalah data
bias. Dan kita tahu bahawa AI ini berfungsi dengan adanya data. Jadi data yang di-feedkan, dimasukkan oleh AI itu, adakah ianya seimbang? Adakah ia mewakili semua kumpulan? Yang itu yang perlu menjadi persoalan, yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian penglibatan syarikat dengan pihak tentera, menghasilkan senjata, kawasalia, polisi, undang-undang global dan lain-lain. Juga dengan ketelusan, algoritma berfungsi dengan telus, transparansi, adakah manusia dapat memahami algoritma yang ada dalam jika berlaku sebarang kemalangan sebagai contohnya. Adakah black box itu boleh memaparkan segala maklumat ataupun keputusan yang AI itu ambil untuk kita ketahui kalau ada berlaku kemalangan siapa yang salah dan lain-lain, dan menjelaskan kenapa kemalangan itu berlaku. Itu dah aspek ketelusan. Begitu juga dengan aspek ketepatan, accuracy. Adakah keputusan AI buat itu adalah tepat? Penyediaan data yang tepat dalam sektor kesihatan terutamanya, data-data yang diambil oleh sektor kesihatan ini penting sebab dia nak generalisasi. Nak mengesan kanser, nak mengesan suatu penyakit, ia memerlukan data yang sah, data yang tepat. Kemudian tahap ketepatan standard mesti ditentukan, diberi garis panduan. Bolehkah data bebas daripada pengaruh bias, diskriminasi dan lain-lain? Ini antara isu-isunya. Itu juga dengan keselamatan. Adakah AI selamat digunakan? Drone, autonomous car, robot, adakah ia selamat daripada digodam? Data yang digunakan AI selamat disimpan atas talian, penggunaan AI machine selari dengan norma keselamatan manusia dan isu-isu lainlah. Begitu juga dengan isu privacy, iaitu data, pengendali data, hak akses kepada data, penghapusan data. Data kita semua ini disimpan dalam tempat, iakah ia selamat, privacy, orang lain tidak ada unsur pengaruh ataupun orang luar yang melebihi mengambil data kita secara paksa ke semua. Ini adalah isu-isu yang masih lagi menjadi persoalan oleh banyak pekerja-pekerja lepas dan mereka melontarkan supaya kita sama-sama berfikir untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan AI dengan kewujudan makhluk yang bernama AI di atas muka bumi ini. Dan kami telah cuba masukkan dalam chart yang menunjukkan bahawa AI ini telah pun melangkaui pelbagai bidang. Ia memang dalam sains dan teknologi, tapi ia melangkaui pelbagai bidang, bidang sosial, bidang komunikasi, bidang dalam begitu dengan di komersial, ekonomi, kesihatan, politik, senjataan, pengangkutan, pendidikan dan persekitaran. Ini menunjukkan bahawa AI ini bukan lagi hanya berada dalam sains dan teknologi sahaja, tapi ianya telah melangkaui dalam kehidupan manusia keseluruhannya. Dan ini adalah perkara yang perlu kita ambil tindakan dan perlu beri perhatian. Oleh kerana seluruh negara sedang giat memulakan pelbagai usaha untuk menggunakan teknologi AI dalam pelbagai bidang, maka para penggubal dasar di seluruh dunia sedang memberi tumpuan untuk bersedia dalam memperkenalkan etika dan garis panduan dalam penyelidikan dan penggunaan teknologi AI. Contohnya di Eropah, European Commission, mereka telah mengambil pandangan pelbagai pihak di seluruh dunia untuk membuat draft penggunaan ataupun menjamin keselamatan manusia. Itu juga dengan penyelidikan daripada University Oxford dengan Harvard, mereka telah mengambil inisiatif untuk mendapatkan pandangan lalu menghasilkan garis panduan untuk menjamin keselamatan manusia, menjamin hak-hak manusia terjaga dan aspek-aspek yang lain. Begitu juga dengan Universiti Stanford, di House of Law UK dan sebagainya. Pelbagai persoalan dan permasalahan isu-isu etika dalam penyelidikan dan penggunaan, keperluan untuk menangani pelbagai isu perlu mengambil kira dari pelbagai perspektif dan dimensi dan disiplin, termasuk daripada perspektif ajaran agama Islam. Yang mana tujuan penyelesaian ini adalah untuk membantu manusia untuk mendapatkan kualiti kehidupan yang lebih baik, dan ini disokong oleh mana-mana ajaran agama, kan? Terutamanya orang Islam, dia sokong benda-benda yang baik kita boleh gunakan. Jadi untuk melihat sama ada bagi mengukuhkan keperluan untuk membangunkan etika dan garis panduan ini, tim kami turut mendapatkan pandangan daripada pakar
pakar-pakar mengajar Islam seramai 37 orang di Malaysia secara tinjauan dalam pelbagai bidang, bidang Al-Quran, bidang akidah, bidang falsafah, dakwah, fiqh, syariah, undang-undang, pengurusan, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, dan tinjauan yang kami lakukan ini berkaitan dengan impak terhadap kehidupan manusia, impak AI terhadap kehidupan manusia dan keperluan untuk membangunkan etika dan garis panduan penggunaan AI dari kerangka Islam. Jadi dapatan ini saya share sebentar selalulah. Kami cuba mendapatkan pandangan pakar berkaitan dengan pengetahuan tentang isu AI, potensi penggunaan AI dalam kehidupan, inovasi AI dalam agama, pendidikan dan pendanaan AI, kawal selia penggunaan AI. 5 aspek ini yang kami tanyakan kepada pandai-pandai pakar secara tinjauan. Ini selanjutnya, pernahkah anda dengar tentang AI? Majoriti pandai pakar ini tahu tentang AI, tapi mereka tahu sedikit sahaja. Dan ini sebenarnya bukan panel pakar sahaja, pakar agama je tak tahu, tetapi ada kajian yang pernah saya baca menunjukkan bahawa bukan orang awam sahaja yang tak tahu tentang AI, bahkan AI itu sendiri kadang-kadang mereka tidak faham bagaimana AI itu berfungsi. Jadi kalau kita tak faham sesuatu perkara, macam mana kita nak jelaskan adakah tindakan yang diambil oleh AI itu betul atau tidak, kan? Ini satu perkara yang kita perlu lontarkan supaya orang tahu. Juga dengan isu-isu AI membimbangkan, mereka setuju penggunaan AI berbahaya, mereka juga setuju isu AI perlu dikawal selia, majoriti setuju isu AI perlu ditangani segera. Ini yang setujulah. Juga dengan AI berpotensi menjadi baik, ini tak ada masalah, ni semua setuju. Saya berasa selesa jika AI digunakan secara meluas dalam kehidupan. Walaupun AI berbahaya, namun saya yakin kita dapat menanganinya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Masyarakat perlu didedahkan dengan impak risiko penggunaan AI. Ini yang majoriti setuju. Okey, yang ni tentang inovasi AI dalam agama. AI memberi informasi tentang ajaran Islam. AI itu digunakan untuk menjawab persoalan kemusyrikan dalam agama. Dia kalau tengok kepada data ini menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap penggunaan AI itu dalam bidang agama, ia semakin dilimitkan. Tengok pada rajah 1, 2, 3, 4, ia semakin kurang tahap persetujuan panel pakar. Terutamanya apabila mesin AI, contoh ada produk mesin AI digunakan untuk penilaian hukum. Contoh kita tanya, sah tak hukum saya hari ini kalau saya puasa tapi saya minum air, lupa. So, kita bergantung dengan device tersebut untuk memberikan hukum. Iaitu panel AI tidak setuju. Bagaimanapun kita tengok nanti bagaimana keupayaan AI untuk membantu manusia untuk menyelesaikan masalah. Yang ini berkaitan dengan pendidikan pendanaan AI. Saya ingat yang ini kita boleh skip. Kemudian ini berkaitan dengan kawal selia penggunaan AI. Pihak berautoriti perlu membuat perbincangan mengkaji impak risiko secara mendalam. Ini majoriti setuju. Pihak berautoriti perlu mengeluarkan garis panduan kepada individu atau syarikat yang terlibat dalam penggunaan AI. Ini majoriti setuju. Pihak agama perlu terlibat berbincang persoalan hukum hakam penggunaan AI untuk pengguna Muslim. Ini majoriti setuju. Dan juga pengguna perlu diberikan garis panduan mengenai penggunaan AI, setuju. Dan last kali penentuan hukum berkaitan diputuskan bersama oleh pelbagai pihak. Ini semua orang setuju. Dan ini menunjukkan bahawa perlunya dibangunkan etika dan garis panduan dari perspektif Islam. Baik, berdasarkan dapatan awal dari analisis kandungan dan hasil tinjauan ini, maka kami rumuskan bahawa betapa pentingnya, betapa perlunya etika dan garis panduan dibangunkan bagi menjaga hak dan kebajikan pengguna, khususnya pengguna Muslim. Dan pengguna Muslim ataupun komuniti Muslim ini merupakan antara komuniti yang terbesar sebagai pengguna di seluruh dunia. Dan keperluan penjagaan hak kita sebagai seorang pengguna dan Muslim perlu dijaga dan diberi perlindungan dengan sebaik mungkin agar keselamatan kita dijaga dan dipelihara. Melalui perbincangan, saya tidak akan memberikan solusi, namun terdapat banyak persoalan yang semakin timbul
semakin kami kaji, semakin mencapah idea-idea ataupun isu-isu semakin banyak yang timbul yang kami pun kadang-kadang lost macam mana untuk difokuskan. Begitu juga dengan persoalan yang saya ada sebutkan di sini, bolehkah manusia hidup selama-lamanya? Kita faham bahawa kalau orang tu sakit dan dia nak sihat untuk sembuh, tak ada masalah, clear. Tapi untuk hidup selama-lamanya, adakah ini bersesuaian dengan nilai etika bahkan dalam agama Islam? Seorang yang penat kembali bertenaga, okey, kan? Namun hidup selama-lamanya macam mana? Seorang yang telah tua menggunakan teknologi AI, kan, suntik ke apa ke, menjadi muda balik. Adakah ini sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan etika manusia? Itu juga dengan kalau seorang kaki arah, orang jahat lah contohnya kan, perokok, tegar, tak jahat sangat, orang yang jahat lah, yang menyebabkan anggota dia cacat ke sebab dia melakukan jenayah. Dengan kecanggihan AI, dia dapat print organ baru, pergi rompak bank, lalu dia punya tangan ditembak, tak boleh nak guna tangan balik. Jadi dengan kecanggihan AI, dia dapat print tangan baru. Tapi sebab dia bukan kecacatan, tapi sebab benda tu dia melakukan benda yang jahat. Ini bagaimana? Macam mana dengan persoalan-persoalan ini? Dengan adanya printer 3D ni kan, ni benda yang perlu kita lihat balik. Adakah ia dibenarkan? Itu juga dengan DNA. Genetik bayi diubah mengikut cita rasa. Contoh pasangan yang mahukan anak berkulit putih kan, ataupun mata warna biru, mempunyai IQ yang tinggi, ni okey lah kan. Ataupun rambut lurus, keupayaan luar biasa dan lain-lain. Adakah ini bertepatan dengan nilai manusia ataupun ajaran agama kita? Kadang-kadang kita perlu bertanya juga kenapa kita perlu hidup tanpa mati kan? Nak hidup selama-lamanya kan? Kenapa kita perlu hidup tanpa mati? Kenapa kita perlu mengobati penyakit yang dia sendiri merosakkan tubuh dia? Ini antaranya. Kenapa perlu ubah itu, perlu ubah ini? Dan sebelum ini kita tanya tentang boleh atau tidak kita mati penyakit? Boleh. Boleh tak kita menjadi orang yang sihat kembali? Boleh kan? Tapi kita juga perlu tanya persoalan berkaitan dengan kenapa. Kerana persoalan kenapa ini berkaitan dengan etika. Ianya berkait rapat dengan nilai, dengan etika. Dan persoalan kenapa ini juga boleh menjawab adakah ianya bertujuan untuk seiring dengan tujuan syariah, tujuan kita dihidupkan atas muka bumi ini. Ini persoalan. Semua persoalan ini bukan persoalan yang ada ABC ataupun persoalan yang ada hitam putih kan, yang menentukan hitam putih. Tapi ianya persoalan yang melangkaui persoalan hitam putih, hukum halal dan haram, melangkaui lagi. Persoalan halal haram tu adalah betul, tapi ianya bermula dan haram di situ. Bahkan ia lebih daripada itu. Ianya memerlukan kepada garis panduan, polisi, undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan AI dari perspektif ajaran agama Islam. Baik, kita tidak boleh kata disebabkan banyak berlakunya isu-isu yang berkaitan dengan etika, maka kita kata stop artificial intelligence, stop penyelidikan dalam teknologi. Tak boleh. Kita tak boleh nak mengehadkan, even nak memberhentikan sains dan teknologi. Di mana sains dan teknologi ini jauh meninggalkan manusia, laju, pantas berbanding kita seperti siput. Dan teknologi ini juga dikuasai oleh orang luar, kan? Bukan oleh kita, pengguna Muslim. Dan kita kebanyakannya adalah pengguna Muslim yang hanya sebagai pengguna sahaja. Namun sebagai pengguna, ada etika penggunaannya yang bertepatan dengan ajaran Islam. Manakala bagi kerajaan pula, undang-undang khas atau polisi kawasan dia perlu dikeluarkan bagi menjaga hak dan kepentingan komuniti Islam, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Ini perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Ini adalah bertepatan dengan matlamat ajaran Islam di mana terdapat 5 prinsip asas dalam maqasid syariah ataupun tujuan syariah.
iaitu ianya bertujuan untuk memelihara dan melindungi hak manusia, iaitu penjagaan agama, hifzuddin, dalam penjagaan nyawa, penjagaan akal, hifzul akal, penjagaan keturunan, hifzul nasal, dan penjagaan harta, hifzul mal. Dan gabungan pendekatan ini boleh membantu untuk menangani pelbagai isu kontemporari, termasuklah isu yang telah timbul dan bakal timbul hasil penggunaan teknologi AI, seperti isu etika penyelidikan, isu hak, isu tanggungjawab, isu privacy, isu ketidaksamartaan, keselamatan dan kepercayaan. Dan dalam maqasid syariah ini, daruriyah adalah perkara yang paling penting, perkara yang fundamental, perkara yang paling asas bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia, tak kira Muslim atau non-Muslim, merangkumi semua untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dan apabila daruriyat ini tidak dipelihara, maka rosaklah sistem kehidupan manusia dan ianya boleh membawa kepada kehancuran, sama ada pada peringkat individu ataupun negara. Dan secara umumnya saya boleh katakan bahawa peringkat ini adalah peringkat keperluan dasar. Aspek ini, nyawa, agama, nyawa, akal, harta, keturunan, maruah ini, keseluruhan manusia akan menderita, akan sengsara. Begitu juga dengan peringkat yang kedua, peringkat hajiat, iaitu keperluan tambahan. Sekiranya diabaikan, kebanyakan manusia akan mengalami kesusahan, akan menderita. Dan peringkat yang ketiga, peringkat tahsiniat, yang bermaksud keperluan pelengkap. Jika keperluan di peringkat tahsiniat ini diabaikan, maka sekumpulan kecil manusia akan mengalami kesusahan ataupun menderita. Jadi yang ini daripada Asy-Syatibi dalam buku beliau Al-Muwafaqat, beliau menyatakan bahawa peringkat dalam hierarki maqasid syariah ini saling bertindih dan berkait rapat antara satu sama lain. Dalam buku Daud Bakar sendiri pun ada beritahu penentuan kepada takrif daruriyat, hajiat dan tahsiniat bukanlah takrif maksud huraian statik dalam buku fiqh, namun ianya ditentukan oleh data dalam kehidupan, impak kepada masyarakat, kesannya kepada masyarakat. Dan ini pernah diungkapkan oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau yang bertajuk Fiqh Al-Muwazanah, Fiqh Perimbangan, di mana beliau menyatakan bahawa syariah ialah kehidupan. Hukum dalam syariah boleh berubah mengikut faktor masa, faktor tempat dan perubahan landscape dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, semasa sekarang ni, COVID-19 ini, penjagaan nyawa dilihat amat kritikal untuk dijaga dan menjadi keutamaan kerana ianya berkaitan dengan soal hidup atau mati. Jadi berdasarkan kes dan statistik dari data kesihatan yang menunjukkan bahawa betapa bahayanya virus corona ini, maka kesemua masjid dan surau ditutup atas faktor keselamatan nyawa. Namun, adakah tindakan ini mengutamakan penjagaan nyawa berbanding penjagaan agama? Sudah pasti tidak, kerana ianya selari, bahkan seiring. Kerana kalau kita tidak menjaga nyawa, contohnya kita dijangkiti sakit atau mati, maka kita tidak dapat menunaikan tanggungjawab dalam agama. Bahkan penjaga agama tetap terpelihara dan dapat ditunaikan di rumah masing-masing. Dan inilah dinamakan sebagai tujuan dalam syariah ataupun maqasid syariah yang perlu diutamakan dalam kehidupan manusia. Okey, nak habis dah. Kesimpulan. Oleh kerana para pembangun AI dan penggubal dasar sedang memberi tumpuan dan bersedia dalam menghadapi pengembangan dalam teknologi AI, keperluan untuk menangani pelbagai isu perlu mengambil kira pelbagai perspektif dan disiplin, termasuk dari perspektif ajaran agama Islam. Dan kerjasama ini, input-input yang kita berikan daripada perspektif ajaran agama Islam ini juga diharapkan dapat mengintegrasikan semula antara saintis dan sarjana barat.
antara saintis dengan sarjana agama yang telah lama berpisah dalam dua dunia yang berbeza. Oleh itu, penghasilan kerangka etika dari perspektif Islam amat diperlukan bagi menyelesaikan pelbagai isu dan masalah dengan lebih harmoni. Penekanan terhadap perkara ini amat penting untuk merangka etika Islam sebagai panduan bagi memenuhi hak dan kepentingan seluruh masyarakat, terutamanya komuniti Muslim global. Dan sebagai sebelum akhir, ada beberapa cadangan yang kami rasa ianya perlu dimaklumkan kerana isu dan masalah penggunaan AI ini semakin berkembang drastik. Even saya subscribe dalam Scopus tu, setiap hari saya dapat banyak isu-isu yang telah dipublish oleh banyak luar. Dan ianya bukan lagi terhad dalam bidang sains dan teknologi sahaja, tapi ia telah melangkaui pelbagai bidang pendidikan, bidang sosial, bidang psikologi, bidang kesihatan dan lain-lain, ekonomi, pengangkutan, undang-undang, falsafah dan lain-lain. Dan perlu melihat, meneliti secara terperinci sebarang pengaruh hasil daripada penggunaan AI. Dan mungkin kita boleh juga cadangkan untuk mengusulkan tanda patuh syariah seperti mana yang kita gunakan dalam makanan. Jelas kita nampak ini halal dan haram, tapi dengan AI ini ia begitu kompleks, rumit. Tapi boleh digunakan seperti tanda patuh syariah, ada something lah sebagai alternatif untuk memastikan tiada keraguan, kekeliruan kepada pengguna Muslim untuk menggunakan kaitan dengan agama. Penggunaan tanda seperti logo halal tersebut dapat memberi keyakinan yang tinggi kepada pengguna Muslim untuk menggunakan sebarang produk yang telah diberi kelulusan. Dan disebabkan penggunaan AI telah mula digunakan dalam kehidupan manusia, kajian lanjut mengenai impak penggunaan AI dalam kehidupan Muslim amatlah diperlukan. Ini termasuk dengan mengenal pasti kesan penggunaan AI terhadap akidah ataupun pegangan hidup, impak AI dalam amalan atau ibadat Muslim, impak AI terhadap akhlak atau sasiah pengguna Muslim dan lain-lain. Dan itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh rakan-rakan, dan kajian ini adalah kajian di peringkat awal dan ia masih baru, masih banyak benda yang kami perlu cover dan kami masih banyak memerlukan input daripada pelbagai perspektif, terutamanya berkaitan dengan etika dalam kehidupan manusia dan perspektif ajaran Islam atau syariah. Jika ada sebarang maklumat, persoalan lanjut atau minat berkaitan dengan tajuk kajian ini atau memberikan sebarang ingin berkolaborasi dengan saya dalam tajuk ini atau tajuk lain, ahlan wa sahlan, saya amatlah mengalu-alukan dan boleh menghubungi saya pada bila-bila masa. Boleh scan hubungi saya, email saya atau hubungi saya melalui scan untuk kita sama-sama berusaha menyumbang kepada agama. Sama-sama kita memakmurkan kehidupan di bumi ini seiring dengan kehidupan, seiring dengan kehendak pencipta kita yang Maha Esa. Saya ingat sekadar itu saja. Saya serahkan sesi ini kepada Dr. Malia, Dr. Aizan semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alif. Dengar tak suara? Ya, dengar. Terima kasih. Satu perkongsian yang memang cukup menarik tentang AI dalam perspektif Islam. Ada banyak juga benda yang kita dapatlah isu dengan isu keselamatan. Saya tertarik dengan banyak juga benda tentang AI dalam kehidupan, penggunaan media dalam mempengaruhi masyarakat, dan juga yang paling kita takuti sekarang ialah berkenaan dengan big data ataupun digital footprints yang boleh mempengaruhi kehidupan kita, dan ada isu keselamatan jugalah kat situ. Okey, ada